kerjasama projek Big Begawan serta sokongan dari bahagian psikologi masyarakat pagi tadi mengadakan forum khusus bagi lelaki dengan tema Lelaki Merentasi Halangan Demi Kesihatan Mental yang Lebih Baik. Forum dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Terdahulu, Dayang Dr. Hajah Nur Hayati binti Haji Muhammad Kasim, Ketua Pusat Promosi Kesihatan selaku penasihat bersama Majlis Forum, dalam ucapan alu-aluannya menjelaskan akan kepentingan meningkatkan kesedaran mengenai pengesanan awal, diagnosis dan rawatan kanser lelaki serta isu berkaitan kesihatan mental dan pencegahan bunuh diri dalam kalangan lelaki. Tambahnya lagi, sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia tahun ini diisi dengan pelbagai aktiviti dan inisiatif dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan atau pihak luar. Ahli panel forum terdiri daripada para pegawai dari Kementerian Kesihatan dan Jabatan Penjara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta pengasas dari Discovery dan pengasas Begawan BN. Forum yang dihadiri 150 orang itu memfokuskan kepada kepentingan ilmu pengetahuan, antaranya mengenai isu-isu kesihatan lelaki dan kepentingan untuk mendapatkan bantuan. Forum berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Mangsa kebakaran rumah di Kampung Lima Manis pada awal bulan ini menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat Jabim, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan kepada Dayang Nuriah binti Haji Tuah selaku Ketua Keluarga disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersarat Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan dan Pihak Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setia Usaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyerahan langsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kementerian Keuangan dan Ekonomi sedang giat menyediakan rangka tindakan ekonomi Brunei Darussalam ke arah mencapai matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035, iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Antara lain, objektif rangka tindakan ekonomi itu sebagai dasar-dasar panduan untuk mensejajarkan langkah strategik dan induk serta dasar agensi kerajaan ke arah mencapai matlamat ketiga tersebut. Ianya juga boleh digunakan oleh sektor-sektor lain termasuk swasta sebagai panduan bersama. Rangka tindakan tersebut diperlukan untuk membantu mempercepatkan lagi pembangunan ekonomi negara yang antara lainnya melalui pengukuhan sektor swasta sebagai daya penggerak ekonomi negara. Perkara ini disuarakan oleh Setiausaha Tetap Bahagian Ekonomi di Kementerian Keuangan dan Ekonomi pagi tadi pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei DPPMB. Dr. Dayang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin berkata, kerajaan telah mengenal pasti 5 sektor keutamaan yang dijangka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesan-kesan limpahan kepada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tambahnya, sektor-sektor tersebut ialah sektor hiburan minyak dan gas, permakanan, pelancongan, info komunikasi dan teknologi ICT dan perkhidmatan. Menurut Dr. Dayang Hajah Mei Faizah lagi, Kementerian Keuangan dan Ekonomi juga sedang menyediakan peta-peta jalan industri bagi sektor-sektor keutamaan tersebut. Hadir Yang Berhormat Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsyad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Yang di-Pertua Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei DPPMB. DPPMB sebuah pertubuhan bukan kerajaan bagi mewakili sepenuhnya keperluan peniaga-peniaga Melayu Brunei dalam menyokong kepentingan pembangunan perniagaan Melayu di negara ini kini mencapai usianya ke-54 tahun. Antara yang dibincangkan, laporan aktiviti-aktiviti dan keuangan dalam tempoh 1 tahun bermula Oktober 2019 hingga Oktober 2020. Majlis berlangsung di Auditorium Job Center, Beribi. Majlis Perundingan Kampung Mukim Kota Batu lewat petang kemarin mengadakan majlis penutupan dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Majlis dimulakan dengan tahlil khas bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim Ibni Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah.
Masyarakat Bangladesh di negara ini dengan kerjasama ahli jawatan kuasa Takmir Masjid Sultan Sharif Ali malam tadi mengadakan majlis tahlil dan doa arwah bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim dibini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mahizuddin Wad Daulah. Hadir Mainul Hasan, Kaunselor Politik dan Ketua Kanseri Suruhanjaya Tinggi Bangladesh di negara Brunei Darussalam. Juga hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Majlis berlangsung di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurang. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan kemarin dengan satu kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu dengan jumlah kes import sejak jangkitan terakhir tempatan dilaporkan 7 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 148 dengan jumlah kes yang telah sembuh seramai 144 orang. 326 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. Sementara jumlah ujian bagi para SARS-CoV-2 yang baru dilaksanakan ialah 293 sampel, menjadikan jumlah keseluruhan ujian yang dilaksanakan sejak Januari tahun ini sebanyak 70,508 ujian. Lampu Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Pengiran Al-Hajjah Soleha akan dinyalakan dengan pelbagai warna bermula pukul 7 malam ini hingga 9 November pukul 5 pagi. Penyalaan lampu hijau, kuning, merah, ungu dan biru itu adalah bersempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020. Dianjurkan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Pembangunan bersama Jabatan Jalan Raya, Jabatan Kerja Raya. Inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran dan sokongan terhadap kepentingan perancangan dalam menjana pembangunan yang seimbang dan berdaya tahan. Biro Kemasyarakatan, Kebajikan dan Kesukanan B3K dan Pusat Kegiatan Warga Mas Daerah Tutong pagi tadi mengadakan walkathon bersempena-sempena awal tahun hijrah dan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Walkathon sejauh 3 km yang bermula dan berakhir di Pusat Kegiatan Warga Mas Tutong itu bertujuan menggalakkan para ahlinya menitik beratkan kepentingan memiliki tubuh badan sihat yang membawa kepada minda yang cergas. Hadir Awang Muhammad Runi bin Abdullah Labau, Ketua Cawangan Jabatan Pembangunan Masyarakat Tutong. Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pembantu rumah warga Indonesia yang dipercayai lari dari majikan. Nina Widiawati berusia 23 tahun memegang nombor pasport AU583860. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Pusat Bandar Sipekawan di talian 2242-334 dan talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Kembali selepas ini, teruskan bersama berita perdana. Beralih ke berita-berita antarabangsa. Mahkamah Tinggi Amerika Syarikat menolak tuntutan Parti Republikan Pennsylvania untuk segera menghentikan pengiraan undi selepas pilihan raya Amerika Syarikat. Samuel Alito bagaimanapun mengarahkan pengiraan undi diteruskan secara berasingan bagi undi-undi yang lewat diterima dan mengesahkan satu keputusan telah dibuat oleh pegawai tertinggi pilihan raya Amerika Syarikat. Petisi terakhir bagi injunksi segera difailkan selepas Tuan Joe Biden dari Parti Demokrat mula menghampiri kemenangan dan dijangka menewaskan pencabar utamanya Presiden Donald Trump. Rata-ratanya percaya Tuan Biden akan menang dengan Republikan berkata di bawah Undang-Undang Negeri Pennsylvania, parti tersebut sepatutnya akan dibatalkan. Sebagai langkah pertama, Republikan mahu Mahkamah Tinggi mengarahkan undi-undi yang diterima selepas pukul 8 malam pada hari pilihan raya diasingkan dari undi-undi lain dan mencegahnya dimasukkan dalam kiraan undi. Yang kini menjadi kelimpangan ialah jika undian tersebut bercampur, usaha bagi pembatalan adalah mustahil. Amerika Syarikat mencatatkan rekod tertinggi untuk hari ketiga berturut-turut bagi jangkitan baharu COVID-19 iaitu melebihi 127,000 kes. Menurut John Hopkins University, angka kematian sejak 24 jam lalu adalah 1,149. Penularan tersebut meningkat
selama berminggu-minggu di seluruh negara, dengan Midwest adalah yang paling terjejas strok meskipun jumlah baharu yang didiagnosis mencecah kadar tertinggi di selatan, timur laut dan barat negara itu. Semalam juga Amerika sebagai negara yang turut terjejas di dunia dalam jumlah kematian dan kes jangkitan mencatatkan lebih 236,000 kematian keseluruhan akibat coronavirus dan 9.7 juta jangkitan. Kes-kes dijangka meningkat ketika negara itu memasuki musim sejuk. Presiden Portugal menyisytiharkan perintah darurat kesihatan yang akan berkuat kuasa minggu depan bagi membolehkan kerajaan melaksanakan sekatan coronavirus. Dalam ucapannya di televisyen, Tuan Marcelo Rebelo de Sousa berkata beliau menandatangani dekri berkaitan perintah darurat kedua yang akan berkuat kuasa selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Kerajaan Sepanyol akan mengadakan mesyuarat kabinet hari ini bagi memutuskan jenis langkah yang akan diperkenalkan. Langkah itu termasuk perintah berkurung pada waktu yang malam seperti yang dilaksanakan di beberapa negara Eropah yang lain dan pemeriksaan suhu badan orang awam di beberapa lokasi. Sejak pandemik bermula, Portugal melaporkan hampir 167,000 kes COVID-19 dengan lebih 2,700 kematian. Kementerian Kesihatan Peru melaporkan penularan jangkitan penyakit wadang kerongkau atau difteria di negara Amerika Tengah terkawal dan menyatakan ianya adalah penularan kecil. Pihak berkuasa kesihatan setempat lancarkan langkah berjaga-jaga epidemiologi kebangsaan lewat bulan lalu selepas pengesahan kes pertama penyakit maut itu dalam tempoh 20 tahun. 5 kes penyakit difteria dikesan di La Victoria, Ibu Negeri 5. 2 mangsa dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang kanak-kanak berumur 5 tahun. Kementerian Kesihatan setempat berkata, susulan penemuan penyakit difteria itu, satu kempen vaksinasi kecemasan dilancarkan di kawasan tempat